أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberikan kita usia sampai ke saat ini, dan Allah berikan pula kita kesempatan untuk kita sama-sama bertemu kembali dalam majlis pembacaan kitab Tuhfatul Marid yang diterjemahkan sebagai Tahurun insya-Allah menjadi pribadi yang tegar di tengah badai duka, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aitin hafizahullah taala, yang memuatkan 7 perbahasan yang berkaitan tentang bagaimanakah harus kita bersikap di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang berupa sakit, agar kita dapat berjalan sesuai dengan aturan syariat. Maka 7 bab ini menjelaskan daripada awal sampai ke akhir. Dan sekarang kita berada masih pada bab yang ke-6. InsyaAllah kita akan memasuki bahagian yang terakhir, iaitu bahagian 4 dan bahagian 5 daripada 5 bahagian di dalam bab yang ke-6, di bawah tajuk Semua Akan Indah Pada Waktunya. Jadi kita akan memulakan dengan yang lanjutan, iaitu bahagian yang keempat di bawah tajuk Sikap Terhadap Keluarga dan Orang-orang yang Tercinta, pada muka surat 251. Kemudian bahagian yang kelima, Dan Kesembuhan Pun Tiba, pada muka surat 253. Kerana kedua-dua bahagian ini dijelaskan secara ringkas, jadi kita gabungkan sekali pada pertemuan kita pada malam ini. Baik, mari kita langsung saja melihat apa yang dibicarakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala pada bab yang ke-6, bahagian yang keempat, iaitu sikap terhadap keluarga dan orang-orang yang tercinta. Ma'al ahli wal ikhwani wal ahbab. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, saudaraku, ketahuilah bahawa keluarga, saudara dan orang-orang yang dicintai pasti gundah hatinya melihat sakit yang menimpa anda. Mereka ikut simpati terhadap musibah ini. Mereka turut merasai empati, merasai seolah-olah mereka juga turut sakit. Maka dari itu ada beberapa hal yang hendaknya kamu perhatikan dalam bermuamalah dengan mereka. Ini adalah bagaimana orang yang sakit berinteraksi dengan orang yang sihat. Katakan di dalam sebuah keluarga, ayahnya atau ibunya atau anaknya sakit. Jadi bagaimana orang yang berada bersamanya, atau jirannya atau rakannya, dari sudut si sakit itu sendiri bersikap terhadap orang yang sihat. Di sini ada dua arah. Satu, orang yang sihat bagaimana bersikap terhadap orang sakit. Yang kedua, bagaimana orang sakit itu bersikap terhadap orang yang sihat. Ini adalah perkara yang perlu diberi perhatian.
kerana ada tata caranya, ada aturannya, ya, yang berjalan di atas syariat. Ya, dan di sini dibincangkan yang berkaitan dengan orang sakit. Ya, kerana perbahasan di dalam kitab ini adalah Tuhfatul Marid, hadiah bagi orang sakit. Bagaimana dia bersikap, ya, dirinya ketika dia sakit, apa yang patut dia buat terhadap sakitnya itu sendiri, yang merupakan ujian daripada Allah Ta'ala. Maknanya sikap terhadap dirinya, dan sikap terhadap sakit yang dihadapinya, dan sikap terhadap menerima ketentuan takdir Allah Ta'ala. Itu telah dibahaskan pada bab-bab sebelum ini. Sekarang, bagaimana pula sikap dia, orang sakit ini, terhadap orang yang sihat? Maka ini adalah perlu diberikan perhatian, kerana ada panduannya. Ya. Baik, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ada beberapa hal yang hendaknya engkau perhatikan, wahai orang yang diuji, yang ditimpa ujian sakit, dalam kamu bermuamalah dengan mereka, dengan orang yang sihat, orang yang berada dekat dengan kamu. Tentu mereka itu adalah orang yang simpati, dan mereka memberikan perhatian, penjagaan. Itu kalau berlaku di dalam rumah, kita berada di rumah. Kalau berada di hospital, ya, di rumah sakit, ya, di klinik, kita hospitalized, ketika kita berada di atas katil itu, ya, dalam keadaan sakit beberapa hari atau beberapa ketika, sama ada tempoh masa yang pendek atau tempoh masa yang panjang, ya, bagaimana kita beradab terhadap orang yang sihat, apatah lagi mereka itu merawat kita. Ini kalau kita lihat, banyak sekali berlaku kecelaruan, berlaku penyimpangan, berlaku perkara yang keluar daripada aturan syariat. Khususnya kita boleh lihat di hospital. Kadang-kadang sakit itu, ya, dia marah-marah kepada doktor, dia marah-marah kepada jururawat kerana lambat datang, atau tersalah cucuk nak masukkan apa tu, drip water, panggil apa, betul lah, drip doktor pula, doktor baru, doktor pelatih dia cucuk 10 kali tak jumpa-jumpa urat. Ya, dah tahan sakit. Kalau kita dewasa, kita boleh tahan. Anak kecil kan sihat. Itu yang pertama. Rupanya duduk di hospital ni mengajar kita erti kesabaran, pentingnya akhlak. Ya, terkadang doktor tu salah cucuk dia. Dia tak cucuk di urat untuk nak drip water tu. Ya, dia tercucuk di kulit. Kita ni pertama kali hospitalize, tak tahu. Tiba-tiba tangan kita bagi bengkak. Berdenyut-denyut. Apa hal? Tangan aku dia jadi macam papai ada spinach tu. Papai ada Salome. Waktu kecil-kecil dulu tengok cerita. Kecil-kecil lah. Ya. Ni, gemuk tangan. Kemudian orang sebelah kata, cik. Beritahu kat doktor ni, tangan cik dah kembak, dah gemuk, salah cucuk barangkali. Pandai pula orang sebelah tu. Segera berlari doktor tu. Cabut terus. Kesalah cucuk rupanya. Patut diurat. Air tu masuk menerusi urat. Ya, rupanya menerusi kulit. Kalau agak-agak, lepas tu tanya pada doktor ni, macam mana tangan saya ni? Ya, boleh meletup ke? Tak. Dah tanggal nanti insya-Allah lama-lama dia surut. Memang surut. Tapi rasa berdenyut-denyut. Ya. Tak tahulah kalau dia overdose macam mana jadi tangan tu, tak tahulah pula. Ya, masya-Allah. Jadi perlu kesabaran. Ya, kalau kita tidak memiliki kesabaran, barangkali kita akan, istilah kasarnya, memaki hamun doktor tersebut. Ya, setiap orang melakukan kesilapan. Tapi kesilapan hendaklah kesilapan yang tak disengajakan. Jangan sekali-kali, apatah lagi kesilapan yang melanggar undang-undang. Menggunakan jarum barangkali. Ya, jarum yang dah diguna semula. Ini semua etika-etika di hospital. Tapi apa yang kita nak bincang sekarang, ya, bagaimana seorang pesakit harus memiliki adab yang tinggi. Ya, adab yang tinggi bagaimana? Pertama kalinya adalah dia bersabar, dan dia bersabar dengan ujian orang yang merawatnya. Khususnya ketika berada di hospital. Ya, apatah lagi dia berada di hospital kerajaan. Takkan dia nak mendapat layanan seperti di hospital swasta yang perlu bayaran yang sangat tinggi. Tak akan sama sekali-kali. Ya, maka hendaklah dia insaf diri. Itu secara basic. Sekarang kita lihat apa kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Yang pertama, jangan engkau bebani mereka, wahai orang sakit, ya, terhadap orang yang menjagamu, ya, dengan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan, yang di luar batas kemampuan mereka, atau meminta sesuatu yang tidak dapat diwujudkan, tak dapat dilaksanakan, yang mustahil dia dapat laksanakan, barangkali disebab oleh keterbatasannya, kemampuannya dan seumpamanya. Ya, atau membuatkan mereka berada dalam kesusahan dalam memenuhi kehendak kamu. Walaupun mereka sangat sayang dan peduli terhadap kamu,
katalah si anak-anak itu sangat sayang pada mak dia atau ayah dia yang ditimpa sakit, terbaring berhari-hari, ya. Tapi jangan ketika itu si ibu atau si ayah yang ditimpa sakit itu meminta kepada anak-anak sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Ya, contoh dia teringin nak makan sesuatu yang tidak ada di zaman itu, di musim itu. Ya, mana nak cari? Kemudian di luar pula kemampuan mereka. Contoh duduk di kampung orang susah, tiba-tiba mak dia ketika sakit teringin nak makan lobster. Tu dia lobster lah pula. Mana nak cari lobster ni? Ya. Mana nak cari ketam? Ketam susah dapat. Contoh, ya. Jadi dalam Islam, dalam orang Melayu ni ada satu penyakit. Bukan terkilan. Itulah mak kau nak makan lobster, kau tak nak cari. Dah tengok dah meninggal dan kadang tak sempat menikmati lobster, terkilan dia. Tak ada istilah terkilan. Jadi mak ayah ni bila faham tentang agama, faham tentang aturan syariat dalam sakit, maka pasti dia tidak akan meminta sesuatu yang istilahnya bukan-bukan. Ya. Dan biasanya orang sakit pun kalau dia minta, bila kita masak, dia makan sikit aja. Kita bukan main masak sedap ni, banyak. Yang dia rasa barangkali dia cuit sekali je, lepas tu dia tak mahu dah. Nampak tak? Jadi orang sakit, kalau dia faham tentang syariat, aturan, maka pasti dia akan berbeza sikapnya. Dia akan cari jalan untuk tidak menyulitkan. Contoh kadang-kadang, dia sakit badan. Dia suruh kita urut dia, picit dia. Ya, berjam-jam. Kita ni dah tersengguk-sengguk nak tidur malam. Ya, berjam-jam. Kan itu di luar. Ya, batasan. Sebab orang sihat itu ada waktu rehat dia. Barangkali dia balik kerja letih. Ya, kemudian ke dapur dia, kemudian melayani anak-anak dan sebagainya. Kemudian kita pula minta dia buat itu, buat ini. Ya. Suruh picit badan seluruh anggota tubuh badan tu berjam-jam. Ya. Lagi dia tak reda, lagi tu kita urut dia. Ya. Jadi ada perkara itu hendaklah jangan melampaui batas. Ini maksud ya yang disebut di sini. Jadi jangan menyebabkan hingga menyulitkan, menyusahkan, iaitu melampaui batasan terhadap orang yang sihat. Ya, minta yang macam-macam, minta yang bukan-bukan. Maka itu juga adalah perkara yang hendaklah dielakkan. Jangan bebani mereka. Ya. Baik, yang kedua, ya perlihatkan kepada mereka bahawa anda adalah baik-baik sahaja. Ya, maknanya jangan zahirkan sakit anda itu pada tahap yang menyulitkan mereka. Ibarat kalau bahasa kita kata apa? Dia sakit, lepas tu dia buat sakit melampau. Apa nama? Panggil apa? Kalau bahasa utara dia kata, Allah, apa istilah dia? Bukan melarat. Apa ni? Nanti insya-Allah jumpa balik perkataan dia. Ya. Larak. Kalau bahasa utara dia kata larak. Sakit sikit aja. Tapi melampau. Ya, melampaui batas. Aduh, sakitnya. Padahal tak sakit pun. Dia mengeluh lebih. Nak tarik perhatian supaya orang duduk sebelah dia. Contoh, ya, tu perlihat. Maknanya kita sakit macam mana pun cuba kita sembunyikan, jangan dizahirkan. Itu kan sebagaimana yang kita lihat sebelum ini, ya, bagaimana para salaf, ya, demam dia menggigil dah berbulan-bulan dah, tapi dia tak tunjuk pada orang. Ya, dia tahan. Sebab apa? Dia tak mengadu pada makhluk, dia mengadu pada Allah. Mata tak nampak dah 10 tahun dah, 20 tahun tak nampak, sehingga anak dia pun tak tahu. Ya, sehingga satu hari baru dia tahu rupanya ayah dia, ya, tak nampak sebelah mata, buta. Walaupun matanya nampak sihat, putih, mata hitam semua ada. Ya, ada kan orang begitu? Tu. Ya. Ada orang rabun. Mata sihat dia rabun. Itu kebiasaan. Tapi buta yang matanya elok ni, ya, jarang dan sulit untuk kita ketahui yang dia itu sebenarnya tak nampak sebelah mata. Masya-Allah. Jadi, ya, perlihatkan pada mereka bahawa anda berada dalam keadaan baik. Ya, kesihatan anda semakin nampak ke arah kesembuhan. Dan keinginan anda untuk sembuh sangat luar biasa. Dengan sikap ini, anda akan mewujudkan situasi yang menenangkan dan menghilangkan kesedihan mereka. Walaupun kesedihan dan kegelisahan itu merupakan wujud kasih sayang dan kepedulian mereka terhadap anda yang sakit. Jadi kita conditionkan diri kita, condition ourselves, jangan menampakkan. Kalau boleh kita sembunyikan semampu yang kita ada. Ya, tahan. Contoh lenguh-lenguh sikit pun dah nak mengeram lah. Lenguh, sakit padahal boleh tahan. Tapi saja. Ya. Kalau orang tua-tua dulu bahasa utara dia kata apa? Memerap. Memerap lah tu, nak memerap.
Suruh datang, pegang-pegang, ambil pijit, sakit sikit, aduh. Terutamanya suami, larak. Suruh isteri duduk pegang dia, duduk sebelah dia je. Isteri tu tak boleh buat apa. Ya. Kalau isteri sakit, tak boleh dipegang. Contoh. Masya-Allah. Dia nak belah dia je. Contoh. Itu bukan kat sini, tempat lain. Yang ketiga, apabila salah seorang mereka jarang menjenguk engkau, ni bab orang lain tak ziarah pun, tahu kita sakit, tak datang pun dia. Ya? Atau bertanya keadaan tentang dirimu, maka janganlah berfikiran negatif tentang dia. Jangan buruk sangka. Apalagi sampai meresahkannya dalam hati. Sampai hati tak datang, tak ziarah aku ni. Tu. Ya, tapi ini kes berlaku untuk apa? Tapi kes ni tak terpakai untuk ibu bapa. Tak terpakai untuk ibu bapa. Ya, kalau ibu bapa wajib, ya, kita datang mengambil tahu urusan kedua ibu bapa kita, sibuk macam mana pun. Ya. Sebab ada 1000 kemungkinan yang menyebabkan dia tidak berbuat demikian kepada engkau. Misalnya dia tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, tak tahu sakit engkau tu, kau sakit parah ke tidak, atau tidak tahu tentang penyakit yang menimpa engkau, atau lupa. Ya, kerana setiap orang pasti pernah mengalaminya. Ya, atau masih sangat sibuk dengan berbagai urusan. Jadi dalam kes ini, si sakit hendaklah dia memasang baik sangka dulu. Sampai hati jiran aku tak ziarah aku. Sampai hati adik-beradik aku tak ziarah aku. Sampai hati dah semua dia, istilah dia. Mula-mula datang baik sangka. Ya. Kepada diri dia. Adapun urusan orang yang telah mengetahui dia sakit, tak datang menziarahi, itu bab dia pula. Sebab dia memiliki kewajipan. Sebab hakul muslim ala muslim sittun. Ya. Sittatun. Ada berapa? Ada 6. Ya, sittah. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim ada 6. Kata Nabi SAW. Atau ada 5. Salah satunya adalah apa dia? Menziarahi dia bila dia sakit. Itu urusan dia. Tapi on our side yang sakit, baik sangka dulu. Walaupun dia tu sebenarnya kesalahan di pihak dia, tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah iaitu berbaik sangka. Ya. Berbaik sangka. Tapi itu kalau sekali dua, tapi kalau berkali-kali, maka ya, itu merupakan satu perkara yang tak sepatut berlaku bagi orang yang telah mengetahui sakit. Apatah lagi yang berkaitan dengan kedua ibu bapa dia. Dia tahu dah ayah dia sakit. Ya, ayahnya sakit, dah di hujung usia tua, macam-macam sakit. Ya, malam tak boleh tidur. Ya, tak ada siapa yang nak mengurusinya, dia sendirilah yang mengurusi diri dia. Tak pernah pun dia balik. Ya. Ayahnya sakit sudah berbulan-bulan, barangkali sudah hampir setahun, tapi dia tak peduli dia. Ya. Ini adalah satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Ingat ni, perkara yang tak sepatutnya berlaku apabila kedua orang tua kita khususnya ditimpa sakit yang berterusan. Jangan sekali-kali kita tidak mengambil tahu. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak mampu untuk pulang, telefon, bukan sebulan sekali, at least minggu sekali. That's the minimum. Tanya ayah macam mana hari ni, sihat? Ya, dah makan ubat, macam mana, apa yang perlu kami bantu? Ya, kami tak boleh balik. Apa yang boleh kami bantu dari segi keuangan, cukup tak makan minum dan sebagainya. Tu kena tanya. Ya. Kemuncaknya, ayah, apa yang dapat saya buat, sentiasa mendoakan kepada Allah agar ayah diberikan kesembuhan, kesabaran, ya, dan tetap istiqamah dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Tu baru anak yang mumtaz. Ya, apa wasiat pun tak bagi pada ayah dia, peringatan apa pun tak. Ya, kalau tanya ayah je, tanya apa? Ayah dah makan belum? Ubat dah makan dah? Macam mana ubat? Kau tanya itu dulu, nanti dulu. Peringatkan ayah kita tentang kewajipannya kepada Allah. Ya, sebagaimana kita ingat ayah kita selalu mengingatkan kita kepada Allah. Jadi sebab itu kalau kita hendak anak-anak kita ingatkan diri kita kepada Allah, khusus ketika berada di saat kritis sakit, maka ketika kita sihat, ayah-ayah ini khususnya, ibu begitu juga, hendaklah memperingatkan anaknya ketika dia telefon, dia tanya khabar, tanya dulu. Anak duduk asrama sekarang ni, tanya. Baru masuk sekolah. Macam mana keadaan sekarang? Ya. Tanya, kemudian tanya dia. Ya, solatnya bagaimana, berjemaah ke tidak? Baca Quran tak lepas subuh? Itu kan wirid harian kamu. Mau baca tak? Ya. Tu. Tidur awal. Jangan membazir waktu. Bangun awal. Ya. Apatah lagi dia seorang yang hafal Al-Quran. Ingatkan dia. Ya, kewajipan dia untuk menghafal Quran. Sebab dia ada hak di situ, wajib. Ya. Jadi mula-mula tanya tentang solat dulu.
Ya, tanya hal yang berkaitan dengan apa yang telah kita didik dia. Jangan tanya mula-mula, duit ada lagi tak? Makan macam sedap tak? Hostel okey tak? Yang tu nanti dulu. Tanya dulu yang mula-mula. Sebab itu anak kita akan ingat bila dia besar. Bila dia jadi suami, dia jadi ayah, dia akan ingat cara dia itu. Dan dia akan lakukan begitu. Tapi kalau ayahnya tidak pernah mendidik anak seperti itu, selalu tanya bab dunia saja. Ya, duit ada tak? Ya, makanan cukup tak? Sedap tak? Tidur lena tak? Dan sebagainya. Maka nanti begitu anak akan menjadi begitu. Dia tak akan tanya kita, tak akan mengingatkan kita pada Allah. Ini sungguh satu kerugian yang sangat besar. Baik. Jadi, dalam bab ini, orang yang sakit adalah berbaik sangka dengan orang yang sihat. Jika dia tidak dapat menziarahinya dan sebagainya, dahulukan dulu baik sangka. Tapi bagi pihak yang telah mengetahui, itu dia berurusan dengan Allah. Kerana jika dia tidak menunaikan hak terhadap orang sakit, maka nanti dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Khususnya seorang anak terhadap kedua orang tuanya yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit. Maka waktu itu lebih aula dia memberikan perhatian, bertanya khabar, menziarahinya. Cuba lihat. Ketika ayahnya sihat atau sakit, dalam keadaan dia boleh menziarahinya, qadarullah Allah datangkan COVID ini, dilarang untuk keluar kawasan, ketika itu baru teringin nak menziarahi, it's too late already. Ditakdirkan kalau ayahnya meninggal dalam keadaan PKP ini, menyesal seusia hidup dia. Nampak tak hikmah ni, peringatan Allah dengan COVID. Ketika kamu memiliki waktu lapang, waktu sihat, kamu boleh meluangkan waktu datang sekurang-kurangnya sekali, at least sebulan atau 2 bulan. Ni sampai 6 bulan tak pernah kembali untuk menziarahi orang tua kamu yang berada dalam situasi yang sangat mengharapkan kehadiran kamu. Orang tua kita ni, dia nak jumpa kita sekejap aja. Dia ada kerinduan dia, nak tengok muka je. Ya, kita sentuh sikit tangan ke badan dia, dia bawa rasa seronok dah. Esok kita pun balik. Dia dah rasa seronok dah. Itu orang tua. Ya, dan kita akan melalui. Dan orang tua jiwanya sangat sensitif. Ya. Dan bila dia terasa hatinya, dia akan teringat. Ya, kisah waktu dia mendidik kita waktu kecil, bagaimana kesusahan, kepayahan, kasih sayang yang dia curahkan. Jangan sampai dia terungkap daripada mulutnya sampai hati anak aku. Ya, dah berjawatan, dah bekerjaya, sibuk dengan anak dan isterinya. Sibuk dengan suaminya sehingga aku dilalaikan, dilupakan, tak pernah tanya khabar. Padahal aku dululah yang menjamin dia waktu dia belajar. Ya, aku sanggup cari orang lain untuk menjamin. Ya, sehingga aku pula terpaksa membayar wang bagi pihak si penjamin sebab dia tak bayar. Contoh. Tu dia ingat semua tu, dia korek balik, datang nostalgia itu, tapi dia tak beritahu pada anaknya. Ya, inilah bencana, bahaya. Jangan jadi anak yang berada dalam perspektif ibu bapa seperti itu. Bagaimana akan dapat keberkatan dalam kehidupan? Ingat, keberkatan kita bergantung kepada redha kedua ibu bapa. Bila ibu bapa telah berkecil hati, maksudnya di situ ada ganjalan dia tidak redha dengan kita. Automatic, immediate, perkara itu akan Allah bagi cash immediately. Hidup kita tak menentu arah. Orang lain semua arahnya tentu, kita tak pasti. Ya, hidup berada dalam keadaan kepayahan, ada saja kesulitan dan kepayahan. Sebab itu bila Allah uji kita dengan musibah ni, perkara yang pertama hendaklah kita lakukan muhasabah. Muhasabah yang pertama iaitu kita cek hubungan kita dengan Allah. Selesai itu, clear. Nombor 2, kita cek hubungan kita dengan kedua ibu bapa kita. Sejauh mana kita telah melakukan dan menunaikan hak kedua orang tua. Situ dulu. Barulah pergi kepada perkara lain. Situ clear, the rest will follow. Kalau situ belum clear, yang lain tak akan clear. Sebab apa? Redha ibu bapa. Ibu bapa kamu itu adalah syurga kamu atau neraka kamu. Ibarat begitu. Ya. Susah payah macam mana pun, kita cari jalan. Yang PKP ni macam mana tak boleh balik? Tanya khabar. Doa tu satu bab, itu kita dengan Allah. Ni, tanya khabar. Ya. Kalau boleh setiap minggu, tanya. Ya, macam mana keadaan ayah sekarang? Ya. Ayah baca Quran tak hari ini? Ya, perbanyakkan istighfar ayah, bersabar, jangan banyak mengeluh pada manusia, mengeluhlah kepada Allah. Jangan sekali-kali ayah pergi berubat dengan bomoh, dukun dan sebagainya. Ya, kerana itu membawa kepada kesyirikan, menunjukkan kita tidak bertawakal kepada Allah, kita bertawakal pada makhluk. Dan pelbagai lagi. Ini anak yang soleh ni, nasihatnya begitu. Kerana dia yang paling tahu kondisi ayah dia. Dia paling tahu kondisi ibu dia. Ya. Apatah lagi dia seorang yang berilmu, beragama. Faham dia hukum hakam.
Dia tahu pula kondisi ayahnya dan ibunya bagaimana. Maka ketika itu adalah sangat urgent. Dia highest priority. Sebab apa? Ibu bapanya ketika itu berada dalam kondisi yang sangat kritis. At any given time, bila-bila sudah sampai ajalnya. Dan itu yang kita lihat rata-rata ramai orang tua-tua seperti itu. Masya Allah. Jadi, it's not too late yet. You still have enough time. Grab it. Just do it. Don't wait and see. Jangan datangkan macam-macam alasan. Tengok, sekarang dah ada alasan. Bukan kita datang ke alasan. Alasan tu datang. Apa kita boleh buat? Kalau berlaku apa-apa pada kedua ibu bapa kita. Menyesal pun tak ada guna. Orang tua kata, engkau menangis air mata darah pun tak ada faedah lagi dah. Kita ni hendaklah bersusah payah untuk mak ayah kita. Mereka boleh bersusah payah dengan kita. Kenapa kita tidak boleh? Padahal kita sihat, kita ada kemampuan, ada kenderaan. Bukan 1, 2, 3. Mak ayah kita dulu apa kenderaan dia ada? Jalan kaki saja waktu kampung dulu. Habis kuat pun basikal. Maju sikit ada motosikal. Itu yang mereka ada. Sampai mereka ke sekolah, ke asrama kita. Ada di antara ibu bapa tu datang naik basikal je. Berpuluh-puluh kilometer kayu. Cuma nak hantar makanan pada anaknya yang berada di asrama. Nampak tak? Kayu basikal. Ada yang naik bas. Dulu, zaman dulu naik bas. Bukan macam zaman sekarang. Duduk bangku situ terbendung berjam-jam. Nak tunggu bas datang. Itu kalau ada bas. Kalau tak ada bas, zaman itu tumpang lori balak. Lori balak dulu ada kat Pahang banyak. Naik kita. Mak tu pergi hantar kat asrama. Pergi pagi, petang baru balik. Dah kenderaan nak tunggu. Nampak tak? Ingat tu. Betapa mak ayah kita susah. Sanggup memenuhi keperluan anak. Sanggup dia tak makan agar kita makan. Tapi kita di zaman sekarang apa alasan? Kereta-kereta baru, kereta-kereta canggih. Tapi balik tidak-tidak juga. Ini macam mana ni nak dapat nikmat hidup? Macam mana kita nak minta maaf kepada mak ayah kita kalau dia meninggal dalam keadaan itu? Ibu bapa pasti akan memaafkan anaknya. Tapi dalam hatinya tetap ada ganjalan. Tetap dia akan bertanya, kenapa anakku jadi demikian? Kenapa engkau tak pulang? Dan sebagainya. Masya Allah. Ini peringatan untuk kita kesemuanya, khususnya yang masih memiliki kedua ibu bapa. Juga peringatan pada anak-anak. Yang satu ketika nanti kedua orang tua kamu akan tua dan berharap pada kamu. Akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit dan sebagainya. Sebab kebanyakan manusia yang panjang usianya, sampai umur 80, 90, 70, diuji dengan sakit. Sebab ketahanan badan. Memang Allah nak tunjukkan kita ini, awal lemah, kembali akan lemah. Dan beruban. Kembali seperti sikap kanak-kanak. Sikap budak-budak. Apa dia? Sangat bergantung pada orang lain. Itu. Jadi ingat. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, sikap terhadap keluarga dan orang yang tercinta. Maka kita juga hendaklah kita recondition ourselves. Ibu bapa. Ketika diuji dengan sakit, maka lakukanlah 3 perkara. On our side. Adapun urusan anak-anak, kita berharap mereka lakukan yang terbaik kepada kita. Sebab itu wajib mendidik anak-anak di atas akhlak terhadap orang tua. Diajar kepada mereka apa yang perlu mereka lakukan ketika khususnya kedua orang tuanya berada di usia tua dalam keadaan sakit umpamanya. Apa yang wajib mereka lakukan? Hendaklah mereka bergilir-gilir. Kalau anak ada 10, takkan tak boleh gilir-gilir. Kamu duduk jauh macam mana pun takkan kamu tak boleh bergilir-gilir. Apatah lagi kamu memiliki kemampuan harta, berjawatan, berkenderaan, takkan tak boleh atur. Minggu pertama kamu balik, minggu kedua kamu, minggu ketiga, minggu keempat. Kalau dah 8 orang, berapa bulan ke depan tu rotate dia. Nampak tak? It's matter of planning. Tapi masing-masing sibuk. Sibuk saya tak boleh nak balik. Saya sibuk lah. Projek banyak ni. Nak manage. Saya ni projek manager dekat site. Construction tak boleh balik. Sibuk. Saya pula jaga kilang. Sibuk nak monitor ni. Production very high ni zaman sekarang ni. Tak boleh balik. Macam-macam alasan. Maka itu tanda-tanda orang-orang yang tidak memberikan perkhidmatan yang sesuai dengan aturan syariat, dan ini sungguh merugikan dia nanti. Dan kaedah ingat, al-jaza'u minal jinsil amal. Kamu nanti juga akan dapat balasan yang sama. Nanti anak kamu pula buat pada kamu. Cuba kita lihat lapangan kehidupan begitu. Tapi kalau anak-anaknya berkhidmat kepada kedua orang tuanya, nanti anak-anaknya juga akan berkhidmat untuk dia. Jadi pembalasan itu sesuai dengan apa yang kamu buat.
Apa yang kita buat, itulah yang kita akan dapat. Ya. Boleh faham ni? Pemirsa, faham? Faedah faham? Ingat. Ya. Jadi kesimpulannya jangan ya, atau berusaha tidak, jangan atau hendaklah kita berusaha tidak membebani dan menyusahkan orang lain, kecuali ketika sangat terdesak. Ni bagi orang sakit. Lagi boleh tahan. Ya, ketika tak boleh, barulah berharap bantuan dan pertolongan. Itu orang yang betul-betul bergantung pada Allah. Kemudian belajar bersabar. Wahai orang sakit, bersahaja dalam menghadapi sakit. Relax aja. Don't worry. Sakit daripada kecil sampai sekarang tak hilang. Ya, just apa? Just accept it, life goes on. That's it. Don't worry. Ya, sebab apa? Kita dah tukar sakit tadi jadi nikmat, anugerah. Boleh faham? Tu. Ya. Tapi tetap kita berusaha untuk mengubatinya. Cari jalan. Ya. Kalau tak sembuh, bersyukur pada Allah. Kerana Allah nak bagi lagi pahala berterusan di atas kesabaran, keredaan dan tawakal kepada Allah. Ya. Jadi belajar bersabar, bersahaja, menyikapi ujian sakit dengan tenang dan biasa. Biasa saja. Ya, jangan jumpa orang sikit, aku sakit dah. Sakit jantung. Setiap bulan pergi jumpa doktor. Tak payah cerita pada orang, kecuali orang tanya. Itu pun jangan melampaui batas. Dia lebih-lebih pula, tambah tokok sana, tokok sini, nak dapat simpati orang. Apa faedah? Tak perlu. Ya. Tak perlu kita ceritakan perkara itu. Ya. Kecuali kalau ditanya, kalau didesak, ada faedah, barulah kita menceritakan padanya. Ya. Kemudian, kesimpulan daripada bahagian 4 ini, mengadulah dan mengharaplah kepada Allah. Kita dah belajar sebelum ni kan? Sebab itu orang yang sakit ni adalah saat yang paling mustajab dia bila dia berurusan dengan Allah. Ya Allah, mengadu kepada Allah. Akui banyaknya nikmat Allah yang bagi. Sikit saja engkau uji aku dengan sakit, ya Allah. Aku pohon pada engkau, berilah aku kesabaran. Jika sakit aku ini tidak sembuh, jadikanlah dia sebagai wasilah untuk aku mendapat pengampunan dosa, gugur seluruh dosa-dosaku, dan diberikan husnul khatimah, dan dapat kurniaan perintahmu, ya Allah. Aku harap itu saja. Tu dia. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah, ya, agar dapat bertahan dengan ujian. Ya. Sebab itu di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW, iaitu apa dia? Ingat, ya, tentang doa untuk agar kita, ya, kalau hidup itu baik untuk kita, maka minta kita hidup, ya, dalam keadaan kebaikan. Kalau hidup itu ya tidak baik untuk kita, maka minta Allah matikan kita. Itu kan ada doa seperti itu. Ya. Tapi jangan sekali-kali meminta mati. Ya, tak tahan sakit, ya Allah. Ya, dah bertahun dah ni. Mati lagi bagus, ya Allah. Boleh tak begitu? Tak boleh. Sebab tu Nabi SAW ajar kita doa yang paling sopan. Doa yang paling beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ni hafal doa. Muka surat 132. Kita dah belajar dah sebelum ni. Tak pandai bahasa Arab pun Melayu pun senang. Ya, tapi kita berusaha. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. 132. Ya Allah, panjangkanlah umurku jika memang kehidupan adalah lebih baik bagiku. Dia khusus kita ke mana ni? Ketika sakit. Ya. Dan matikanlah aku jika memang kematian itu adalah lebih baik bagiku. Ini menunjukkan apa? Kepasrahan secara total kepada iradah, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tidak bergantung sekali-kali pada diri kita. Ingat doa sebelum ni. Ya, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku mengharap limpahan rahmatmu. Maka janganlah engkau serahkan urusanku pada diriku sendiri, walaupun sekelip mata. Perbaikilah seluruh urusanku, ya Allah. Tiada Rabb yang berhak diibadahi selain engkau. Ini dua doa yang pair, dia berpasangan. Gabungkan dia, baca doa itu, khususnya ketika sakit. Ya, sebab itu sementara kita sihat, hafal doa-doa tadi. Bila sampai masanya, kita langsung praktis. Sebab ketika kita sakit,
Amalan-amalan kita yang akan kita buat nanti banyak bergantung kepada hafalan kita. Sebab tu pentingnya hafalan ni. Cuba kita lihat para ulama. Ketika mereka diuji dengan sakit, ketika mereka dipenjarakan, tak ada kitab pun dibenarkan masuk ke dalam sel penjara mereka. Tapi disebabkan sebelum itu mereka telah menghafal, ya, ingat di minda mereka, di hati mereka kuat, Quran hafal, hadis hafal, kitab-kitab dia hafal, dia boleh tulis kitab dalam penjara. Word by word, sentence by sentence. Ya, kitab keluar daripada penjara di cross check sebiji sama. Tu hebatnya. Itulah utamanya menghafal. Sebab itu menghafal ini, ya, adalah satu perkara yang sangat-sangat dituntut. Ya, khususnya di usia muda. Sebab itu anak-anak kecil diajar untuk menghafal. Kalau kita dah tua-tua macam ni, nak hafal sulit. Boleh, tapi ekstra kerja keras. Sebab tersibukkan dengan banyak urusan. Tapi kalau dia jadi kebiasaan, insya-Allah Allah bagi kita kemudahan. Dengan syarat apa? Kemahuan. Diiringi dengan usaha, diiringi dengan kesungguhan. Kemudian berdoa, bertawakal kepada Allah. Maka Allah pasti akan beri. Ya, dan setiap orang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Kembali juga al-jaza'u minal jinsil amal. Ya. Baik. Sekarang kita masuk bahagian yang kelima. Yaitu di bawah tajuk dan kesembuhan pun tiba. Ya. Kesembuhan pun tiba. Ataupun, ya, kalau tajuk di sini ditulis ba'da syifa, setelah sembuh. Samalah tu. Ya. Dan kesembuhan pun tiba, ataupun setelah anda sembuh anda nak buat apa. Tu. Baik, ini adalah bahagian yang kelima, yang terakhir. Ini 5 perkara yang hendaklah dilakukan oleh setiap orang yang berada dalam kondisi sakit terhadap dirinya. Ya, muka surat 253. Berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala, saudaraku, apabila pada waktunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada engkau, maka pujilah dia. Ini langkah yang pertama. Ya, Allah sembuhkan kita. Jangan kita sombong. Ni kadang-kadang ucapan tu walaupun tak sombong, tapi gaya lagaknya sombong. Saya keluar daripada hospitalized 14 hari kuarantin. Ya, positif, saya dah negatif sekarang. Ya, antibody badan saya. Saya tak di hospital bukan makan apa pun. Ya. Minum air macam-macam lah, vitamin C bagai-bagai. Tak ada ubat untuk COVID ni. Ketahanan badan ni, keyakinan diri. Alhamdulillah saya sembuh. Ini cakap orang sombong. Yang lebih parah lagi, sebenarnya vaksin ni konspirasi orang-orang Yahudi untuk merosakkan khususnya orang Islam. Dia pergi ke situ kesimpulan. Tengok ni, ya, ramai yang keluar ni semua sihat pakai antibody badan sendiri aja. Ini semuanya agenda Yahudi nak merosakkan umat Islam khususnya, nak masukkan antibody, ya, vaksin yang terbuat daripada benda-benda yang haram. Tu dia. Dia pula jadi pakar. Ya, dia sombong ucapannya. Ya, masya-Allah. Ya. Banyak orang seperti itu sekarang. Siap ditemu ramah lagi bagai. Dia mula memperlekehkan. Dia bukan doktor. Patutnya dia bersyukur. Kerana apa? Dia masih hidup, sihat. Belum tentu lagi kamu akan sihat. Sekejap lagi datang sekali lagi. Ya, mati. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Jangan sembrono bercakap ikut sedap mulut. Ya, setiap bidang ada ahlinya, ada pakarnya. Jangan kamu buat kesimpulan based on your own experience. No, it's not right in term of statistic of sampling. Ni kalau belajar matematik, statistik tahulah. Kita ni bukan dalil. Ya. Dia ibarat kalau kita nak ambil sampel daripada population. Population tu, jumlah keseluruhan ada berapa percentage. Itu namanya sampling. Daripada situ baru boleh derive from hypothesis then becoming, ya, principle, formula yang baku. Baru boleh ditetapkan. Ini tak orang berdabik dada. Ya. Sebenarnya kita boleh sembuh, ya, COVID ni dengan pertahanan diri kita sendiri. Kenyataan di lapangan bertolak belakang dengan apa yang didakwa. Berapa ramai orang yang meninggal akibat, ya, diserang oleh COVID, betul kan? Bukan orang biasa, imam, syekh, ya, tuan-tuan guru, ustaz dan sebagainya. Masya Allah. Inilah bencana bila orang jahil berbicara. Ya. Kerosakan demi kerosakan. Dan inilah di antara tanda akhir zaman, tanda kiamat.
para ruwaibidah. Ya, ruwaibidah yang bercakap atas agama padahal dia jahil. Sebab itu, setiap bidang ada pakarnya. Kita bukan doktor nak pergi cakap tentang urusan ilmu kedoktoran. Jangankan doktor, orang awam bercakap dengan urusan doktor. Doktor sendiri pun kalau dia cakap bukan bidang dia, ya something wrong with you. Contoh, pakar bius nak masuk dalam urusan pakar operasi. Operation tu. Dia pun tegur. Pakar bius, dia inject sebelum nak buat operation. Doktor, tu salah tu pegang pisau tu. Pisau lain tu doktor ambil. Doktor, bukan mula daripada sini ni. Bela sini dulu doktor. Dia pakar bius. Doktor juga. Pakar bius. Yang ini pakar bedah. Doktor sama-sama doktor pun ada kepakaran. Betul kan? You cannot interfere. Sebab itu kepakaran dia. Ini orang awam sekarang banyak jadi doktor. Lebih hebat daripada doktor. Lebih hebat daripada para ulama. Dia keluar fatwa. Duk sibuk tu. Ya. Sampai sekarang duk sibuk. Kenapa pasar raya boleh pergi? Buka bersesak-sesak. Kenapa masjid tak boleh? Para ulama satu dunia dah keluar fatwa. Engkau tu bahasa Arab apa pun tak kerti. Ya, katalah bahasa Arab tu tak penting. Mengaji pun tak habis. Ya. Bak hukum mereka solat pun tak lulus. Nak pergi interview yang itu. Ni bukan calang-calang buat fatwa. Satu dunia. Ijma' para ulama. Masya Allah. Ya, fatwa Al-Azhar keluar, fatwa di Arab Saudi keluar, fatwa dunia keluar, macam-macam fatwa. Semua sama, selaras. Datang dia nak melanggar ijma' tu. Ya, patutnya masjid dah kita boleh solat. Semua sekali buka. Ni guna akal, bukan guna nakal. Dia rosak manusia ni. Ya, dia sesat, orang lain boleh jadi sesat ikut cakap dia. Ya, pelik biar ajaib, orang ikut percakapan orang-orang begini. Ya, ini istilah kasarnya, orang-orang yang berbicara seperti sampah. Ya, apa yang keluar daripadanya itu adalah ya sampah. Patut ditung sampah dalam garbage truck tu. Tapi ramai orang jahil ikut, percaya. Masya Allah. Betapa pentingnya kita kembali kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya kalau kamu tak tahu. Sekejap lagi kamu keluar fatwa memudaratkan, membinasakan kamu. Baik. Jadi, ya, dan kesembuhan pun tiba. Ya, saudaraku, apabila pada waktunya Allah Ta'ala memberikan kesembuhan pada anda, maka pujilah dia. Syukur, ya Allah, aku sembuh. Itu yang sepatutnya. Ya. Sanjunglah dirinya dan bersyukurlah atas nikmatnya. Ya, puji Allah. Ya, tinggikan Allah. Ya, kerana apa? Nikmat Allah. Dalam ramai-ramai orang yang masuk hospitalize tu kita selamat, alhamdulillah. Ada di antara mereka yang masuk-masuk tak keluar lagi dah. Ya, keluar di mana? Pengistirahat, meninggal. Masuk dalam laporan petang, setiap petang pukul 5. Nampak tak? Ya. Dialah yang menentukan saat kesembuhan dan yang memudahkan anda meniti jalan menujunya. Allah yang mencipta sebab dan dia pula lah yang menciptakan musababnya. Sungguh kesihatan merupakan nikmat yang paling agung. Ya. Sebagaimana kita selalu sebut sebelum ini, nikmat yang paling agung Allah kurniakan kita kesihatan. Ya, sebab itu Nabi SAW bersabda, Syekh Hafizahullah pun membawakan hadis ini. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ini selalu dah kita sebut hadis ini. Dua nikmat yang ramai manusia tidak dapat memanfaatkan yang baik. Itu apa? Nikmat sihat, nikmat waktu luang, waktu lapar. Jadi jangan tertipu dengan kedua perkara ini. Manfaatkan dia sebaik mungkin. Bila kita ada kesempatan, you have the opportunity, so you have to grab it. Jangan biarkan dia berlalu. Jangan sia-siakan usia. Jangan sia-siakan waktu kita sihat. Ya, ini kita telah jelaskan tentang pengurusan waktu bagi orang sakit pada bahagian yang pertama. Adapun di sini adalah perincian. Ya. Sebab itu kesihatan adalah raja yang tersembunyi. Kalau kesihatan itu boleh dibeli bagi orang sakit, tentu mereka akan sanggup mengeluarkan seluruh wang yang ada pada mereka untuk membeli kesihatan. Tengok orang-orang kafir punya jaga kesihatan supaya panjang umur, kalau boleh nak hidup selama-lamanya. Tengok gaya cara hidup orang Jepun, di antara bangsa yang panjang umur. Ya, dibuat kajian kenapa orang Jepun ni panjang umur ni. Tu. Ya, dan memang mereka ingin dia panjang umur, average katakan 80 tahun ke atas, 100 tahun sihat lagi. Tu sihat. Badan slim aja. Ya. Rupanya yang pertamanya adalah permakanan. Ya, diet makanan mereka. Makanan-makanan, jenis makanan yang mereka makan. Kemudian mereka exercise. Tengok mereka pergi kerja, naik kereta api laju. Sampai aja berjalan dia, berjalan. Atau naik basikal.
naik kayu basikal. Ya. Kemudian adalah macam-macam lagi. Ya. Itu contoh. Orang kafir nak panjang umur. Ya. Nak sihat. Sanggup dia buat macam-macam. Ya, jaga minuman ni, tak minum air manis. Minum sky juice je, pagi petang siang malam. Tak macam kita orang Malaysia, orang Melayu. Manis je kerja dia. Ya. Makan nasi tukar jadi gula, manis dalam badan. Di lisan tak manis, tapi dalam badan dia jadi manis. Kena teh tarik pula. Ya, siang malam kena teh tarik. Ya. Nak malam tengah malam nak tidur makan lagi. Pagi roti canai. Bertahun-tahun makan roti canai. Nasi lemak roti canai, nasi lemak roti canai teh tarik. Itulah dia. Ya. Tengok makanan macam-macam. Lepas tu fast food lagi. Macam-macam makan. Orang Malaysia ni memang makanannya makanan yang tak sihat. Khususnya orang Melayu. Cara permakanannya. Ya, tak sama macam orang Melayu dulu. Orang Melayu dulu di kampung makannya fresh semua je. Ya. Ulam sayur semua kat rumah. Ikan-ikan sungai. Tu dia. Dia makan ulam. Dia makan yang menyihatkan. Masakan dia pun, contoh kalau negeri tertentu, dia makan banyak, masakannya jenis based on air. Macam makanan orang Pahang, dia masak, apa contoh? Singgang. Masakan singgang. Letak kunyit, letak halia, letak apa serai. Ya, pakai air ni masuk, sekejap lagi kuning ikan tu, makan sedap. Ya, atau bakar ikan atau rebus. Tu. Goreng jarang-jarang. Sebab dulu minyak payah nak dapat. Sekarang mewah minyak kelapa sawit. Minyak saja semua. Roti canai minyak dalam dia. Nak adun dia pun minyak. Nanti nak tebar dia atas minyak. Macam-macam lah. Ya. Bila dia akan berubah diet makanan tu? Bila doktor kata anda telah didapati gula sudah menghampiri maksima. Zone critical. Blood pressure already exceeding di maximum level. Kalau tak ubah diet makan, tak lama lagi jalan. Doktor pun ganas. Sebab kena begitu, blunt, straightforward aja. Bahasa berlapis je jangan sama juga dia. Dandan, tarik handbrake. Boleh pula dia tukar diet dia. Rajin pula exercise kayu basikal pagi petang. Sebab doktor kata begitu. Ikut cakap doktor, patuh. Ya. Tambah doktor pula lagi cakap, lagi kuat lagi power dia. Doktor kata apa? Saya pun muda-muda kena juga cik. Saya pun darah tinggi dah sekarang. Ya, ni tengok saya makan ubat ni. Nak menyakitkan kita suruh makan ubat, dia tunjuk ubat. Dia pun kena. Muda lagi umur 30 lebih. Nampak? Sekarang muda-muda lagi dah macam-macam penyakit. Sebab apa puncanya? Permakanan paling utama. Masya Allah. Itulah dia ujian kita di zaman sekarang. Baik. Jadi kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, kesihatan merupakan nikmat Allah yang agung. Maka nikmat inilah yang pertama kali yang akan ditanya kepada seorang hamba di negeri akhirat. Nikmat sihat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati yakni al-'abda minan na'im an yuqala lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwiyaka minal ma'il barid. Sungguh kenikmatan yang pertama kali yang akan ditanyakan, inna sungguhnya yang awal-awal sekali, apa yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada kita sebagai seorang hamba pada hari kiamat, iaitu Allah bertanya, bukankah kami telah memberikan kesihatan kepada badanmu dan memberimu minum dari air yang dingin? Dua nikmat ni yang sangat agung. Nikmat sihat dan nikmat air. Betul kan? Air adalah sumber kehidupan. Air mendominasi permukaan bumi. Air mendominasi tubuh badan kita. Tak ada air, maka sulitlah kehidupan. Musim kemarau, lihat, mati habis tumbuhan. Musim hujan, mati juga tumbuhan. Kalau berlebihan, banjir contohnya. Di antara air dan makanan, air yang lebih diperlukan. Tak makan berhari-hari, still you can alive, you can survive. Still you can live. Boleh hidup lagi. Tapi kalau tanpa air, tak lama bertahan, mati. Sebab seluruh anggota tubuh badan kita yang memproses, yang menyerap makanan-makanan yang masuk ke badan, perlukan medium untuk memproses makanan adalah air. Baik, itu adalah perkara yang makruf, semua kita tahu. Ini di antara
perkara yang Allah Ta'ala akan tanya pada kita di negeri akhirat. Ya, banyak lagi sebenarnya yang Allah akan tanya. Ya, apa perkara yang Allah akan tanya pada kita di negeri akhirat? Mula-mula, apa yang akan Allah tanya pada kita? Cepat. Mula-mula, apa yang Allah akan tanya kita di negeri akhirat? Bila kita dibangunkan, dibangkitkan di padang mahsyar. Apa? Ya, yang pertamanya akan ditanya, maza kuntum ta'budun. Di dunia dulu, apa yang kamu ibadahi? Siapa yang kamu ibadahi? Itu soalan pertama. Soalan kedua, wa maza ajabtumul mursalin. Bagaimana kamu menyahut panggilan, seruan Rasul yang diutus di tengah kamu? Ini kan kalimah syahadatain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan ini soalan yang pertama kita ditanya bila? Di alam kubur. Sama juga nanti akan ditanya. Itu adalah persoalan akidah, tauhid, persoalan iman. Kemudian amal yang mula-mula sekali yang Allah tanya apa? Salat. Ya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatu. Ya, dan begitulah seterusnya. Solat tanya dulu. Sebab tu kena jaga solat. Khusus ketika sakit. Nanti akan datang perbahasan pada bab yang ketujuh tentang sifat, cara, ya, kaifiah solat bagi orang sakit. Sebab dia perkara yang merupakan perhubungan di antara kita dengan Allah. Sebab itu dalam bab solat ini, perkara yang paling kita khawatirkan, sesiapa yang meninggalkan solat, kata Nabi SAW, beza kita dengan orang kafir adalah solat. Dalam hadis lain, barang siapa yang meninggalkan solat, kafir dia. Sebab itu dalam perbahasan, ulama di antara pendapat mereka mengatakan salah satunya pendapat yang kuat, barang siapa yang tinggal solat dengan sengaja, kafir dia. Itu ada pendapat yang muktabar di sisi mazhab Imam Ahmad. Kerana berdasarkan hadis itu. Walaupun kemudian ada ulama mengatakan dia kafir dengan syarat bila dia mengingkari. Itu sudah pasti. Ya, semua ulama sepakat. Walaupun dia solat, tapi dia ingkari kewajipan solat, kafir dia. Walaupun dia berbuat. Ini takut sebab hadis Nabi SAW tadi jelas. Tidak ada yang memalingkan dia. Beza kita dengan orang kafir solat. Kemudian hadis pula kata siapa yang tinggal solat, kafir dia. Sebab solat hubungan dia dengan Allah. Ya, hujah-hujah dalil kuat. Ya, Nabi SAW terima perintah solat di langit, bertemu langsung dengan Allah. Kemudian buat negosiasi lagi daripada 50 turun naik jadi 5. Menunjuk besarnya sehingga Nabi Musa AS kata, ya, kamu tak akan mampu, umat kamu tak akan mampu, umat aku pun tak mampu. Ya, tapi Nabi SAW malu nak bertemu dengan Allah. Dah 5 cukup lah. Ya, kalau naik lagi, tak tahu apa yang akan berlaku. Wallahu a'lam. Ya, dengan itulah Nabi SAW turun kembali ke bumi, memerintahkan umatnya untuk jaga solat. Ya, 5 waktu dalam sehari semalam. Memang benar kata Nabi Musa AS, memang umat kamu majoriti tak solat. Dalam keadaan sihat tak solat, apatah lagi dalam keadaan sakit. Bahkan berlaku keadaan sihat solat, keadaan sakit tak solat. Dua kondisi ni. Dua-dua, ya, membinasakan bagi pemiliknya. Jadi ingat jaga solat. Kadang-kadang mak ayah ni dia kejut anak dia pagi-pagi, bangun solat. Dia pergi solat. Dia solat. Anak tak bangun lagi, biar sampai subuh lepas. Lagi dia tak bangun, lagi dia tak solat, lagi tu kita jangan solat. Kalau kita solat di rumah, ya, ibu. Ayahnya pergi masjid dah, lelaki mesti ikut. Itu. Ya. Jangan meremehkan solat. Jangan biarkan. Setengah orang tua memiliki persepsi macam ni. Biarlah dia tidur lambat sikit solat subuh. Ya, hari Isnin sampai Jumaat dah pergi sekolah baru awal pukul 5. Satu Ahad pagilah dia bangun lambat sikit. Bahkan lebih parah, tak solat tak apa. Ni ada ibu bapa macam ni perangai. Ya, kaedah apa dia pakai tak? Biarlah anak kita, ya, kecil lagi, tak wajib. Kecil lagi, umur dah 11 tahun. Dah 12 tahun lelaki. Tak boleh dah dia tinggalkan solat ketika itu. Ya, 10 tahun tak solat, rotan dia. Sebab nanti kalau tak dirotan, dia tak jadi tabiat. Sebab to develop habit, mesti dah biasa sebelum datangnya perintah wajib dia nanti bila balik. Tu. Ya, apa lagi yang Allah Ta'ala akan tanya? Iaitu tentang 4 perkara kita dah sebut dah. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afna ila akhiril hadis. Yang ketiga apa lagi Allah akan tanya? Iaitu
Pendengaran, penglihatan dan fuad, hati. Allah akan tanya. Ya. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Tu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian apa lagi Allah akan tanya kita? Nikmat. Inilah dia yang sebut dalam bab ni. Nikmat. Ya. Allah bagi kita nikmat tak terhitung. Nikmat yang paling besar, nikmat sihat. Nikmat air. Allah bagi kita air. Air hujan turun, air daripada bumi keluar. Ya. Nikmatnya air. Ya, masya-Allah. Baik. Ada lagi. Ya, macam-macam nikmat lah yang lain. Ya. Kemudian pertanyaan yang lain tentang sejauh mana kita memenuhi janji. Janji kita dengan Allah, janji kita dengan Nabi SAW, janji kita dengan sesama makhluk, sama manusia. Ya, Allah sebut dalam Quran, wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Ya, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Surah Al-Isra ayat 34. Banyak janji. Pemimpin berjanji pada rakyat nak bagi itu, nak bagi ini, tak dibagi je. Siap. Surah ayat. Ya, surah Al-Isra ayat 34. Apa saja yang kita janjikan pada seseorang, maka wajib kita penuhi. Ya, berjanji nak bagi itu, nak bagi ini, bulan bintang semua boleh bagi. Bila sampai saatnya, apa pun tak bagi. Kamu di dunia, bolehlah kamu cakap ikut suka kamu. Tapi ingat, nanti di akhirat Allah akan tuntut. Ya, Masya Allah. Sebagaimana orang kafir, berjanji pada Allah. Ketika dia lambung ombak, ya Allah selamatkanlah kami. Nanti kami akan betul-betul mengikhlaskan ibadah kepada engkau. Sampai ke pantai, terus saja melakukan kesyirikan. Allah akan minta nanti. Kamu dulu kan berjanji. Kita dulu kan pernah berjanji dengan Allah di alam roh. Betul kan? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah tanya, tidakkah aku ini Rabb kamu? Ya, ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Ngaku. Dia buat perjanjian lagi. Ya, tapi bila sampai ke dunia, majoritinya adalah kufur. Dan begitulah seterusnya. Baik. Ya, jadi ini adalah perkara yang sangat penting, iaitu bila kesembuhan tiba, jangan lupa. Waktu sakit bukan mainlah berharap pada Allah, ya Allah kalau aku sembuh aku nak buat itu, aku nak buat ini, aku nak buat itu. Sembuh-sembuh je terus bermaksiat. Lupa janji dia. Ya. Macam-macam lah. Ada orang, ya Allah kalau kau sembuh ni aku nak bernazar. Nak bernazar. Macam-macam lah nazar. Bila dah sembuh tak tertunai nazar dia. Sayang pula harta. Itu orang dah kata dah. Kalau aku sembuh ni, ya 10% daripada simpanan harta benda aku nak impak lah untuk ke masjid. Keluar tak jadi dia. Sayang pula 10%. Jangan, sebab tu jangan mudah-mudah berjanji. Ya. Dan kalau dah berjanji, tepati. Ya, kerana nanti kamu akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Allah akan tanya. Ya. Jadi, bila Allah bagi kita nikmat, apa adab yang patut kita buat? Berkata Nabi SAW, Ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqal alhamdulillahi illa kana alladhi a'tahu afdala mimma akhad. Tidaklah Allah memberikan kenikmatan pada seorang hamba, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah, melainkan ucapan syukurinya itu lebih utama, lebih bernilai daripada kenikmatan yang telah dia terima. Itu dia. Ni Allah bagi kita nikmat. Ya. Nikmat tu dah tak boleh hitung. Tapi dengan kita mengucap tu in return, reply tu di Allah give to us, itu lebih bernilai daripada nikmat yang Allah bagi. Faham tak ni? Bila Allah bagi sesuatu, semua kita sebut, kita kembali kepada Allah. Syukur ya Allah. Ya. Engkau beri nikmat pada aku. Dulu aku miskin, papa gedana. Ya, orang tak pandang pun, hidup aku tak tentu hala. Sekarang ya Allah, jauh berubah hidup aku. Syukur ya Allah. Kalau orang sombong macam mana ucapan dia? Orang interview dia tanya, cik nak jadi contoh lah pada orang lain untuk mencontohi. Macam mana cik boleh jadi daripada zero to hero ni? Zero to hero? Saya ni. Boleh lah panjang lebar cerita dia. Puji tentang diri dia. Mula cerita lah sad story. Dulu saya susah sekian-sekian, bukan main lagi, penuh-penuh bebek muka. Tapi saya memiliki satu keinginan, keazaman. Kalau orang lain boleh, saya pasti boleh. Tu dia. Motivasi lah kawan. Maka saya berusaha, saya buat macam-macam pekerjaan. Ketika mana kawan saya masuk sekolah, saya tak bersekolah. Ya, saya memiliki impian dan harapan, satu hari nanti aku akan lebih berjaya, bergaya, kaya daripada kamu. Walaupun aku tak ada urusan, maka saya pun buat macam-macam usaha.
Ya, saya jatuh bangun dan sebagainya, saya pernah jadi pemungut sampah, ya, pernah tidur di tepi jalan gelandangan, pernah makan lebihan orang, macam-macam semua dah cerita. Akhirnya saya berjaya. Tu dia. Dia cerita hebat dia dulu. Walaupun seling-selingan tu, alhamdulillah sekarang saya dah berjaya. Itu bukan caranya. Tapi kalau orang yang bersyukur pada Allah, dia akan membesarkan Allah. Tak banyak cerita dia. Ya, alhamdulillah. Ya, saya berusaha sekadar kemampuan. Kemudian Allah berikan saya nikmat. Dan saya bersyukur di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada saya. Berhenti cukup tak tu lah. Ini melampaui batas. Tambah sana sini, cukup. Cukup rasa, secukup rasa, lebih daripada rasa lagi. Kadang-kadang menipu, benda yang tak ada ditambah lagi cerita. Ini bencana. Ya, sebab itulah, ya, hadis menyebutkan tidaklah Allah memberikan kenikmatan pada seseorang hamba kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, melainkan ucapan syukurnya itu lebih utama bernilai dari kenikmatan yang telah dia terima. Teringat satu kisah. Ya, wallahu alam, kalau salah minta perbetulkan, tapi saya ingat pernah mendengar dulu ketika mana kerajaan Malaysia nak dibuat satu anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Tokoh Ma'al Hijrah. Tahu tak siapa tokoh Ma'al Hijrah yang pertama? Iaitu Syekh, ya, Syekh Al-Allamah Idris Al-Marbawi rahimahullah. Ya, anak Melayu yang menetap di Mekah, asal daripada Perak. Kalau tak silap, Bukit Semanggu lagi mana. Pengarang kitab Tuhfatul lah. Itu Bahrul Mazi. Itu Tuhfatul Ahwazi itu syarah Sunan Tirmizi oleh Al-Mubarakfuri. Ya, bahasa Arab, ni bahasa Jawi. Satu-satunya syarah terhadap Tirmizi daripada Sunan Sitah tu yang komprehensif, yang komplit, mukhtasarnya. Satu-satunya ulama hebat di Nusantara, masya-Allah. Juga terkenal dengan kitabnya Kamus Al-Marbawi. Banyak kitab-kitabnya, karangannya. Tafsir pun ada dan sebagainya. Tapi yang paling menonjol dua ni. Ya, Kamus Al-Marbawi dan apa tadi? Kitab Bahrul Mazi. Lebih kurang dalam belasan jilid atau 20 jilid. Ya, dalam tulisan Jawi sudah ditranslasi dalam tulisan Rumi. Tapi still kekalkan bahasanya. Bahasa Jawi, taklah terlalu lama, Jawi pertengahan. Nak menuju kepada Jawi sekarang. Boleh faham insya-Allah. Dan kitab ini masya-Allah, Allah berkati kitab ini sehingga ramai sekali para ustaz mengajar. Dan saya ingat dulu waktu muda-muda dulu sering juga mengikuti kuliah Ustaz Datuk Samsuri, masya-Allah, Samsuri Ahmad yang Pembinang tu. Dia antara orang yang memang enak didengar kalau dia mensyarahkan. Satu-satunya dia antara yang terkedepan, yang terawal mensyarahkannya berjilid-jilid sampai sekarang tak selesai-selesai. Berjilid. Ya, dengarlah kuliahnya, masya-Allah, indah sekali. Ya, moga-moga Allah Ta'ala memanjangkan umur dan memberikan keberkahan agar kita dapat, ya, mengambil manfaat dan faedah ilmu daripada, ya, Syekh kita Al-Ustazuna, ya, Ustaz Samsuri Ahmad Hafizahullah Ta'ala dari Pulau Pinang. Dulu waktu duduk di Pulau Pinang, masya-Allah. Cerita apa tadi? Tentang Syekh Idris Al-Marbawi ni. Lalu kerajaan Malaysia, kalau tak silap waktu itu di bawah kepimpinan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mantan, Perdana Menteri kita yang ke berapa kelima. Lalu dibuat hasil, akhirnya terpilihlah Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah untuk menerimanya. Sebab memang dia layak. Dipanggil, dia datang balik daripada Mekah tu balik ke Malaysia untuk semata-mata nak bagi anugerah pujuk. Sebab dia balik, ya, nak jadi motivasi pada orang lain. Tentang tengok ni keserjanaannya seorang ulama yang hasil kitab, masya-Allah, yang menakjubkan. Ya, bukan calang-calang orang boleh menulis syarah kitab itu. Ya, maka hendaklah di rumah kita memiliki kitab Bahrul Mazi itu. Ya, untuk mengambil faedah dan berkah daripada kitab itu yang mensyarahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu ketika majlis itu diadakan, diminta dia buat sedikit ucapan. Apa yang dia ucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tak silaplah begitu, ya, ada sedikit saja ucapannya. Kemudian sudah turun dia. Tak ada nak cakap banyak. Saya belajar di Mekah bertahun-tahun daripada kecil, mak ayah saya hantar bagai-bagai. Tak cerita langsung. Padahal itu kesempatan dia, betul kan? Syarahan perdana tu. Tak, dia kata alhamdulillah. Syukur je kat tu je. Dapatlah hadiah. Turun dia. Ni orang yang hebat. Inilah orang yang tawaduk. Orang yang tahu harga diri di hadapan Allah. La haula wala quwwata illa. Weh, kalau orang lain, apa lagi? Semua cerita detail habis. Tentang peribadi dia semua dia cerita. Saya dulu nakal, pemalas belajar, poting sekolah. Semua cerita. Akhirnya apa? Datang sifat ujub diri.
Sum'ah. Itu penyakit dalaman, orang tak tahu. Syaitan pun datang bertinggi ke situ. Cerita lagi. Expose habis-habisan. Banyak-banyak. Akhirnya majlis memuji diri sendiri. Wal'iyazbillah. Ini bukan senang ni, halusnya tipuan syaitan. Ya, niat baik tapi akhirnya menuju kepada apa? Kerosakan hati dan niat. Ya, jadi Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang lain, ma an'amallahu ala abdin ni'matan fi ahlin wa malin wa waladin faqal alhamdulillahi rabbil alamin illa kana qad a'ta khairan mimma akhad. Tidaklah Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba ya, berupa keluarga, harta dan anak, lalu dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Rabb sekalian alam. Cukup tak tu? Nak syarah panjang-panjang buat apa? Nak cerita hebat kita, apa manfaatnya? Sebab tu yang terbaik menceritakan kehebatan orang lain. Ganti diri yang ketiga, bukan kita. Walaupun tokoh yang kita bicara itu kita. Ya. Baru ada feeling nak cerita, betul kan? Tapi kita tak guna nama kita. Kita ada saya seorang kawan sekian-sekian, dia sekian-sekian. Sebenarnya kita, jadi bila orang mendengar, orang tak tahu. Kita dapat tutup itu pintu itu. Jadi selamat kita. Selamat juga orang yang mendengar. Daripada apa? Dia memuji, bagusnya, hebat dia, satu-satunya Allah utuh dia di Malaysia ni. Akan ada orang seperti itu melampau hulu. Ya, sampai puji melampau batas, akhirnya membinasakan dia. Ya, pintu kebinasaan telah datang kepadanya, berada di depan pintu rumahnya. Sampai bila-bila saja dia boleh ya, rosak, kecundang, tewas dengan puji-pujian manusia. Sebab tu bencana ni, bencana. Bila manusia mula memuji seseorang melampaui batas. Apa bencana yang pertama? Kalau ada orang yang mengkritik dia, pentaksub-pentaksub ni, pengekor-pengekornya, peminat-peminatnya segera akan membilas. Padahal mereka itu menegur sesuatu yang benar. Tak nampak dah, tutup dah. Buta hatinya, buta matanya, walaupun celik. Ini yang kita boleh lihat. Ya. Dan itulah yang dicontohkan oleh para salaf dulu. Mereka tidak suka dipuji. Tengok sahabat Nabi SAW, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, pernah dia dipuji. Kalau tak silap, saya makna lah ni, saya ingat lupa. Ya, lalu dia kata apa? Kalau kamu tahu apa yang aku buat ketika bersendirian, pasti kamu akan melempar pasir ke mukaku. Menunjukkan betapa warak tawaduknya sahabat ini. Padahal mereka adalah sahabat Nabi SAW. Pada mereka, bukan dosa tu. Kalau mereka melakukan sesuatu perkara yang mubah, yang makruh pun mereka rasa bersalah. Ya, mereka sia-siakan waktu mereka walaupun sesaat tak digunakan untuk perkara yang bermanfaat, mereka rasa sangat berdosa. Berbeza dengan kita. Itu dah mereka rasa aib. Kita ya, duk melepak tepi kedai kopi berjam-jam tak rasa aib. Kopiah atas kepala. Ya, pakai jubah lagi, baru balik masjid. Lepas isyak lepak kat restoran mamak sampai tengah malam. Sembang tak habis. Kemudian rokok pula bergepul kat mulut. Tak ada rasa malu. Nampak? Para sahabat, mereka tak melakukan perkara itu semua. Tapi mereka rasa mereka tak memanfaatkan, maksimalkan waktu mereka sebaik-baiknya. Padahal mereka adalah sebaik-baik contoh dan teladan. Jauh tak bezanya? Jauh. Ya, orang sekarang suka dipuji, suka dilambung, suka diangkat, sebagainya. Ini kan binasa. Ya, Masya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita daripada perkara-perkara tersebut. Ya, kita tak memerlukan pujian manusia. Apa yang kita perlukan adalah pujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, nak dapat pujian daripada Allah Ta'ala, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, apa saja yang kita dapat, ucapkanlah kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Berhenti setakat itu. Kalau ada orang memuji kita melampau, segera tegur, segera tutup pintu-pintu itu. Ya, jangan kita endorse, jangan kita biarkan. Bila kita biarkan, kita diam, maknanya kita bersetuju. Ini bencana, pintu-pintu yang dibuka untuk bencana diri kita dan orang yang melampaui batasan dalam memuji dan sebagainya. Masya Allah, ini sungguh satu adab, ya, satu jalan keselamatan yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW mengajar kita agar sentiasa bersyukur. Cuba tengok zikir pagi petang. Di antara kandungan dalam zikir setelah subuh, apa dia? Allahumma ma asbahabi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak, ya, la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Banyak lagi kan? Ya, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas dan sebagainya. Ya Allah, bangun-bangun pagi dah ucap dah. Kenikmatan apa pun yang aku terima pada pagi ini, ya Allah, adalah bersumber, berasal daripada Engkau, ya Allah. Engkau yang bagi. Tidak ada sekutu bagi Engkau, ya Allah. Ya. Sehingga hanya kepada-Mu lah segala puji dan syukur. Jadi puji dan syukurnya mutlak milik Allah. Maka banyaklah kita memuji Allah, bukan memuji makhluk.
Puji makhluk jangan melampaui batas, sesuai dengan ada had dan batasan. Sebab biasa manusia memuji sesama manusia, ada sesuatu yang dia inginkan, betul kan? Kalau dia tak dapat, dia tak puji. Dia nak dapat je dia puji. Baguslah, baiklah bos, belanja kita orang. Ya. Bila bos dah miskin jatuh apa? Tak ada bos lah kita. Ya, cara orang lain pula. Sebab tu persahabatan ni, ya, yang hakiki adalah persahabatan kerana Allah. Itulah dia dinamakan akidah al-wala wal bara. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta kerana Allah, benci kerana Allah, itulah cinta yang hakiki. Yang akan dapat menjaga sepadan, menyelamatkan kita daripada terjerumus ke dalam kebatilan, dalam ghulu, ya, melampaui batas. Syekh rahimahullah tutup dalam bab ini dengan menyebut, maka sungguh dia telah bersyukur pada hari itu dengan doanya tadi. Dan barang siapa membaca doa tersebut pada petang hari, berarti dia telah bersyukur pada malam itu. Maka jangan lalaikan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, selesai sudah, ya, penjelasan tentang, ya, bahagian yang kelima daripada 5 bahagian pada bab yang keenam. Dan kesembuhan pun tiba. Bersyukurlah kepada Allah, ya, sujud syukurlah kepada Allah. Dan syukur yang sebenar, yang hakiki adalah, ya, setelah dia sembuh, dia lebih dekat kepada Allah, lebih taat kepada Allah, lebih menjaga diri dia daripada tipu daya hawa nafsu, tipu daya dunia, tipu daya kemasyhuran, dan apa saja bentuk tipu daya dunia yang tercela. Dan dia mengubah landscape hidupnya, ya, kepada yang lebih baik. Kenapa? Allah bagi dia kesembuhan, nikmat yang tak terbanding dengan nikmat-nikmat lain. Bayangkan kalau Allah telah matikan dia ketika itu. Walaupun dia bercita-cita berharap untuk kembali ke dunia, ya, that's it. Ya, itulah peluangnya. Yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada lagi peluang kedua kita di dunia ini. Kerana mati hanya sekali. Ya, mati hanya sekali. Baik, selesai. Alhamdulillah. Ya, panjang umur insya-Allah. Subuh besok kita akan masuk bab yang terakhir. Bab yang ketujuh, ibadah, ya, tetap yang utama. Nak menegaskan tentang kekhususan bab ini, mengingatkan bagi orang yang sakit, kewajipan kamu yang wajib kamu tunaikan. Jangan sekali-kali kamu alpakan, lalaikan, tinggalkan, iaitu ibadah tetap yang utama. Ibadah apa ni? Iaitu solat. Ya, solat. Adapun ibadah-ibadah lain, dia boleh ditinggalkan. Puasa pada bulan Ramadan, sakit, boleh tinggal? Boleh, tapi syarat kena ganti. Tapi kalau tak boleh ganti, ada lagi option lain, bayar fidyah dan sebagainya. Tapi solat, boleh tak bayar fidyah? Dia tak larat dah nak solat, sakit. Mati nanti orang buat solat hadiah untuk dia, bagi duit pada orang yang akan menunaikan solat itu. Ini pun berlaku ni dalam kitab. Kalau kita tegur, ada dalam kitab ni. Ada dalam kitab mana? Quran, hadis ke kitab tulisan orang? Ni pun bencana juga. Ya, siap. Mari kita kira berapa tahun, ya, CB tak solat. Kali. Oh, fidyahnya selori beras. Ni mana ajaran datang? Ibadah solat boleh tukar dengan beras. Fidyah nama dia. Ini kebatilan. Walaupun ada dalam kitab, tapi tidak bersumberkan daripada dalil Quran dan Sunnah. Jadi kita akan mulakan nanti pada bahagian yang terakhir, bahagian 7, dimulai dengan bahagian yang pertama, iaitu bersuci dan solat bagi orang sakit. Ya, kalau kita tak belajar dalam bab ini, ketika diuji dengan sakit, bagaimana dia akan solat? Sebab tu kadang-kadang kita kesian, pergi hospital, kita tegur pakcik, ya, solat pakcik. Dia kata apa? Ya, macam mana saya nak solat, ni tangan berbalut. Ya, badan saya kotor, baju kotor ni, macam mana nak solat? Kotor tu, ya, yang tak boleh tu adalah najis. Najis pun itu ada sampai tahap darurat, tetap kena solat. Itu akan datang perbahasan. Ni perkara-perkara yang agak ada tambahan perincian. Supaya dengan itu kita tetap akan menjaga amal ibadah kita. Semoga Allah menjaga kita, ya, tetap istiqamah menjaga solat sampai kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan apa jua pun. Sebab amalan seseorang diukur dengan penghujungnya. Penghujung itulah yang menentukan, mutamat, penentu selamat atau tidak di negeri akhirat. Sebagaimana peringatan Nabi SAW, innamal a'malu bi khawatimiha. Bi khawatimiha. Sesungguhnya amal perbuatan dinilai sesuai dengan bahagian akhirnya. Pastikan bahagian terakhir adalah the best. Ya, berjumpa dengan Allah keadaan yang terbaik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Ta'ala merahmati, menjadikan kita seorang yang faqih,
menjadikan kita seorang yang istiqamah berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Allah akhiri hayat kita dengan kalimah la ilaha illallah, ya, dan dimasukkan kita kesemuanya nanti ke dalam syurga Firdaus bersama dengan pengarang kitab ini, Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aithin hafizahullah taala, dapat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.